Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian ni. Alhamdulillah kita diberi keberkatan dan kesihatan oleh Allah. Alhamdulillah tuan-puan. Selawat dan salam kita ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-puan. Jadi kita masih lagi membincangkan topik tentang COVID-19. Dan hari ini sebenarnya topik saya yang nak bincang hari ini ialah bagaimana kita nak mengelakkan dari keganasan rumah tangga, tuan-puan. Isu keganasan rumah tangga, tuan-puan. Bila kata orang tu COVID-19 ni, dia ada hikmah dan dia ada musibah dia, tuan-puan. Jadi kalau kita kata dalam kita kata COVID-19, jadi sebenarnya berbagai-bagai kita kata cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pasangan berumah tangga, pasangan suami isteri. Dan hari ini mungkin saya nak bercakap ni semua berdasarkan kes kaunseling di klinik saya lah. Ini semua kisah benar. Cuma saya tak sebut nama, tak sebut siapa dia dan sebagainya, tapi ini semua kisah benar, tuan-tuan. Semasa COVID-19, maka banyak kes-kes kaunseling yang saya kendalikan, tuan-tuan. Dan sebenarnya bila kita kata COVID-19 ni sebenarnya, kenapa berlaku keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga ada dua. Satu ialah iaitu dari segi penderaan fizikal. Yang ni nampak, contoh kena sepak, kena pukul ke, ataupun kata orang tu kena terajang ke. Tapi yang kedua ni paling ramai dihadapi oleh wanita, terutama sekali, iaitu penderaan emosi. Penderaan emosi, tuan-puan. Yang ni paling ramai yang jumpa saya buat kaunseling, tuan-puan. Penderaan emosi. Jadi sebenarnya kita kata dalam COVID-19 ni kenapa berlaku penderaan ni? Bagaimana kita nak kata orang tu kata berlaku penderaan ni? Dari segi emosi, dari segi fizikal dan sebagainya. Yang pertama ialah kerana kita kata berbagai-bagai cabaran lah masa COVID-19. Contoh misalnya mungkin dari segi masalah kewangan, masalah kita kata dari segi kita kata mungkin masa bersama dengan pasangan tu banyak sebenarnya. Bila berlaku PKP, maka dulu kalau misalnya suami isteri ni bekerja 8 jam sehari, balik-balik rumah misalnya kita mungkin ada 2-3 jam saja lagi untuk kita, lepas tu kita pun tidur. Tapi bila kita PKP, masa kita bersama suami isteri 24 jam. Ini tuan-tuan saya nak huraikan sikit supaya tuan-tuan yang mendengar di luar sana, kita suami isteri supaya dapat mengelak kita kata daripada keganasan rumah tangga. Tajuk saya hari ini ialah bagaimana nak mengelak. Tapi saya nak kena ceritakan dulu bagaimana benda ni boleh berlaku. Kita kata keganasan rumah tangga ni. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan kita sebenarnya bila kata orang tu masa berlebih ini sebenarnya, saya beri dulu kepada bagaimana berlaku kita kata konflik dalam rumah tangga. Bila masa berlebihan banyak begini, masa ni lah kita akan kenal pasangan kita. The true colour. Pasangan kita sebenar. Siapa dia pasangan kita? Nampak tuan-tuan Jadi masa ni lah kita kenal siapa suami kita, siapa isteri kita. Kata orang tu kerja daripada rumah. Duduk di rumah tu kerja daripada rumah, tuan-tuan. Dan masa ni lah akan berlaku misalnya rasa mungkin berbagai-bagai kata orang tak puas hati. Bila menengok misalnya kata pasangan kita misalnya duduk buat kerja dekat laptop aja. Tak bercakap. Ataupun misalnya kata komunikasi kurang lah. Komunikasi suami isteri tu kurang, tak bercakap dan sebagainya. Dan masa ni mungkin tengok pasangan asyik main handphone je. Ini tuan-tuan. Tapi bercakap tak ada. Cakap mungkin dalam 10% aja. 90% lebih pada handphone, lebih pada laptop. Tapi bila tanya kenapa? Kerja. Apa? Kerja. Alasan kerja. Tapi takkanlah dah habis kerja pun masih kerja lagi, masih main handphone lagi. Ini kadang-kadang pasangan mula kata orang tu mengenali kita kata iaitu karakter ataupun karakter building pasangan kita. Dah mula kenal, macam ini rupanya. Abang macam ni bila saya bercakap abang tak mau layan. Bila saya tegur abang buat-buat tak layan. Jadi macam ni abang rupanya. Jadi ini semua tuan-tuan menimbulkan konflik lah antara kita suami isteri. Jadi kalau boleh kita janganlah timbulkan konflik ni tuan-tuan jangan timbulkan konflik ni. Sebab apa? Dia jadi contoh yang tak baik tu kepada anak-anak. Anak-anak tengok semua tu. Anak-anak ni cuti sekolah tuan-tuan, cuti universiti.
Anak kita mungkin yang kerja tak kerja, tengok mak bapak bergaduh hari-hari. Jadi tak baguslah. Nak kalau kita misalnya memukul dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan Baiklah tuan-tuan bagaimana kita nak mengelak ni dari keganasan rumah tangga ni masa COVID-19 ni tuan-tuan Jadi sebenarnya saya akan bagi beberapa tips lah tuan-tuan Yang penting sekali dalam kita kata COVID-19 ni, kita kata orang tu suami isteri buat masa banyak. Jadi kita kata orang tu hendaklah sentiasa kata orang tu memahami pasangan kita. Kita memahami pasangan kita tu. Kalau boleh kita kata orang tu ada komunikasi. Jangan sekali-kali kata-kata komunikasi breakdown. Jangan terhenti komunikasi. Komunikasi ni sangat penting. Tak kira bukan saja COVID-19. Sebelum ke ataupun bila masa saja komunikasi suami isteri. Kita naklah kata orang tu bila bercakap tu kita fahamlah apa sebenarnya yang luahkan. Dan yang kedua ialah dari segi jadi pendengar yang baik. Kalau kita suami kita dengar. Biasalah dalam COVID-19 ni biasa isteri kita dulu dia kerja 8 jam, sekarang kerja kat rumah. Tengah-tengah kerja anak tarik kain, anak nak makan, mama nak makan, betul Jadi bila kita tengok bini kita dah stres, isteri kita stres, orang perempuan stres sebenarnya. Sebab dia kerja daripada rumah ni dia stres tau. Dia nak fokus kerja, dan masa sama nak siapkan makan, minum dan sebagainya Jadi mungkin isteri kita banyak membebel, banyak bercakap dan sebagainya. Jadi kita sebagai suami, cara yang terbaik ialah kita mendengar, dan yang kedua bukan dengar saja. Jangan dengar aja. Kalau boleh bantu, kita bantulah. Nak kalau kita tak ada kata orang tu membantu rumah. Jadi kita bantulah isteri kita. Okey, apa perlu bantu dan sebagainya. Kita pun kerja dari rumah juga dua-dua mak tu. Jadi kat sini perlu ada kata orang tu komunikasi, dan yang kedua tu perlu ada persefahaman antara suami isteri. Bila ada komunikasi, ada persefahaman. Nampak tu? Kalau tak ada komunikasi, diam. Ini banyak berlaku ni bila datang klinik saya tu. Bila bercakap, diam je. Bercakap senyap. Buat diam je. Lama-lama saya pun bengkak, saya menjerit lah. Saya menjerit. Saya cakap apa benda ni, duduk dalam rumah ni, macam kubur, macam apa. Dia marah. Masa itulah dipukul saya. Kan? Jadi saya pun tak hilang sabar lah. Tapi saya fikir anak-anak, sebab tu saya tak nak bercerai. Nampak tu? Jadi, satu orang lelaki jangan suka pukul-pukul bini. Kalau pukul ni orang perempuan satu pantang ni. Ni pengalaman saya buat kaunseling dah 40 tahun dah tuan-puan, bukan baru Banyak orang perempuan minta cerai ke dan sebagainya kerana tak suka badannya disentuh. Tuan-puan sentuh yang lain boleh, sentuh manja-manja tu tak apa kan sentuh manja-manja tu lain, ni sentuh kasar. Baru ni ada seorang jumpa saya, dia kata dia bukan nak pukul bini dia, tapi dia saja nak begitu je, nak tergah macam tu. Tapi bini dia rasa macam dia pukul dia. Pasal itu je boleh bergaduh. Tuan-tuan sampai nak bercerai berai. Sebab suami dia kata, saya dah tak tahan Tuan Ji. Mulut dia bercakap je duduk rumah ni. Pening kepala saya lah Ji. Senang saya pergi kerja lah, kena COVID pun tak apa. Jangan sampai macam tu Jadi sebab tu kita suami ni nak kena dengar, nak kena kata orang tu empati, simpati, bantu kepada isteri tu benda yang perlu tuan-tuan Dan juga kita naklah kata orang tu support system tu. Bagaimana apa yang perlu isteri kita ni. Kita jangan biarkan saja sebab dia memang penat. Sebenarnya tuan-puan, kerja di rumah lagi penat daripada kerja di pejabat. Sebenarnya sebab apa? Kita di rumah ni banyak kata orang tu gangguan-gangguan daripada anak lah, nak makan lah. Lepas tu belum lagi suami pula. Ni abang nak makan juga ni. Ni buat lauk sedap sikit, buat tiga rasa. Nak makan sedap aja, tapi tak mau tolong. Jadi ini semua menyebabkan berlaku keganasan rumah tangga. Itu dari segi fizikal. Bagaimana keganasan rumah tangga dari segi iaitu emosi. Ini paling banyak ni rumah ni. Kadang-kadang bukan apa, dari segi ni mulut kita ni, mulut orang kata mulut ni suka bercakap yang kadang-kadang menyakitkan hati kepada pasangan. Jangan. Alah duduk rumah asyik main laptop benda, makan tak siap, lelaki tak jaga. Mulut kita jahat mulut. Ini kadang-kadang menyebabkan berlaku konflik. Dan mungkin kadang-kadang pukul anak sindir menantu. Ada juga tu bini. Jadi dia duduk rumah makan je, tak ada kerja lain, makan tidur. Umur baru 6 tahun, tapi dia pilih orang tua tu. Orang tua dah terasa tu. Dia bukan cakap anak saya tu Haji, dia cakap saya tu Haji. Dah terasa, cepat terasa. Jadi sebenarnya untuk kata orang tu menangani keganasan rumah tangga ni juga kita hendaklah apa-apa. Satu lagi, petua yang paling bagus ialah cepat memaafkan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3.
Dia memang tepat ni tuan-tuan. Bercakaplah yang elok-elok dan memaafkan itu lebih baik daripada bersedekah. Allahu akbar tuan-tuan. Quran ni tuan-tuan, kita buka Quran ni semua dah ada tuan-tuan. Ajar kita cakap baik-baik dan memaafkan. Kalau bini kita buat, tak apalah abang dah maafkanlah, minta maaf lah, tak apalah. Tak payah kita nak panjang-panjang benda tu, kata orang tu Lepas tu kita nak masam muka. Satu lagi pendarahan emosi juga, iaitu apa? Bila dah tak bertegur, tak apa, tidur bilik asing-asing. Lepas tu tak bercakap. Makan pun dia siap-siap makanan, dia tak duduk kat meja tu, tak teman suami tu. Kalau boleh kita duduk. Okey bang, makan bang. Satu lagi, kita komunikasi kita kena lemah lembut. Kalau panggil abang, abang lah. Panggil sayang, sayang lah. Walaupun dah umur 50 tahun, panggil sayang. Umur 60, panggil sayang kan. Ada baru ni klien saya seorang umur 61. Dia panggil bini dia baby. Memang ke? Saya dengar tu. Panggil baby. Yang wife ni pula panggil dia habi. Macam mana tuan-puan? Hidup saya tengok ceria. Tak ada rupa umur 61 tahun. Nampak muda, ceria. Bini nampak muda. Tuan-puan boleh balik apply benda ni. Balik rumah apply. Panggil bini kita baby. Jadi bini kita umur 50 berubah jadi umur 15. Tuan-puan ni tak ada. Bila umur 50 je panggil, peti ais. Bulat. Mari sini bulat. Oi. Makmu. Jadi macam tu. Jadi itu sebenarnya kita dengar, itu bukan penderaan. Itu sebenarnya penderaan sebenarnya. Penderaan emosi. Penderaan psikologi. Sebenarnya yang ini paling sakit sebenarnya. Tuan-tuan Mak dulu masa bercinta bukan main lagi panggil. Adik manis, sayang. Bila dah kata keluar anak 4-5, memanglah perubahan berlaku pada isteri kita. Jadi kalau boleh, masa Covid ni, salah satu hikmah dia ialah perhubungan suami isteri makin rapat. Nampak tu. Makin kata orang tu menanamkan rasa sayang, rasa cinta antara suami isteri. Tuan-tuan itu penting saya nak beritahu. Jadi nak mengelakkan daripada keganasan rumah tangga ni senang saja, mudah je. Satu lagi iaitu kita hendaklah sanggup, kata orang tu, bertolak ansur. Hidup suami isteri ni kena banyak tolak ansur. Lebih kurang orang kata, tak apa lah. Tu pinggan mangkuk banyak tu bang, anak makan, tak apa abang basuh. Walaupun kita jusasi, walaupun kita profesor universiti, walaupun kita ustaz, walaupun kita motivator, bila basuh pinggan mangkuk, tak turun darjat kita. Nampak tu. Dan bini kita pun happy. Tengok suami aku, dia jusasi tapi basuh pinggan mangkuk. Nampak tu. Nampak. Jadi ini semua penting tu tuan-tuan. Untuk kebahagiaan keluarga kita. Nampak tak? Saya ada seorang ni, klien saya, jusasi. Ni cerita betul ni. Tuan-tuan dia kat rumah dia kata, dia masak nasi, sebab dia pandai masak. Sebab dulu adik-beradik dia ramai, 12 orang. Jadi dia ni dulu masa budak-budak, dia kata mak dia ni suruh dia masak. Jadi sekarang dia kata benda tu tak, dia masak lebih sedap. Bini cakap apa? Abang masak lebih sedap daripada saya masak. Nampak? Tak ada gugat dia punya jusasi. Nampak tu? Pergi pejabat, smart, kemas. Tapi balik rumah, dia jadi chef. Dan anak-anak cakap apa dengan saya? Saya buat family therapy. Counselling saya ni ada family therapy. Jadi saya buat tu, saya tanya anak dia yang sulung macam mana? Ni dia panggil babah. Babah masak macam mana? Babah masak memang best. Rindu masakan babah. Senyum je lah ayah itu. Walaupun jusasi. Mak pun senyum. Saya tengok keluarga tu happy betul. Tuan-tuan buat apa kita nak berkira-berkira sangat dalam kehidupan berkeluarga? Jadi nak mengelak keganasan rumah tangga ni, kita jangan berkira. Begitu juga soal duit poket. Sama juga. Bini minta 50, kita bagi 300. Jangan pula kedekut. Bini minta 50, bagi RM5. Lepas tu nak makan pula tu ikan siakap lah, nak makan bawal 3 rasa lah, nak makan sedap-sedap, bagi RM5. Apa benda? Tak berkira. Dalam rumah tangga ni kena ada tolak ansur, tak berkira, lebih kurang, tuan-tuan jadi ini semua boleh mengelak daripada berlakunya keganasan rumah tangga. Dan satu lagi, kita naklah sentiasa, kata orang tu ada masa bersama. Suami isteri ada masa bersama tau. Korang ada masa satu hari tu, walaupun COVID-19 kita adalah dalam 20 minit, 30 minit duduk bersama, borak-borak, cerita-cerita, cerita-cerita yang positif. Jangan cerita-cerita yang negatif. Nampak tu? Dan cerita masa depan, cerita apa sebenarnya yang berlaku. Tak kisah nak cerita pasal ekonomi negara ke, pasal apa saja, kita boleh cerita. Tak ada masalah. Tetapi jangan timbul konflik. Dan agak-agak satu lagi, apa cara untuk mengelak keganasan rumah tangga?
Bila kita tengok satu daripada pasangan kita ni, sebelah pihak dah mula naik angin dan sebagainya, kerja kita ialah tolong coolkan. Jangan kita pun bakar pula. Kita coolkan, perlahankan sikit. Satu lagi, nada suara. Nada suara penting, tuan-tuan. Bila kita berkomunikasi suami isteri untuk mengelak rumah tangga tegang, terutama iaitu suami. Jangan kita meninggi suara jerit-jerit pula tu dan sebagainya. Jadi ini semua akan memberi suasana yang tegang, yang tak sihat kepada pasangan kita. Tuan-tuan, dan yang penting juga kat sini ialah kita hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam keluarga kita. Dalam COVID-19 ni kita amalkan gaya hidup yang sihat dalam keluarga, supaya kata orang tu keluarga kita tu bahagia, keluarga kita tu kata orang tu betul-betul kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang sihat dalam hidup kita. Tuan-tuan, dan kita naklah banyakkan kita kata dalam keluarga ni juga masa COVID-19 ni untuk elak keganasan rumah tangga, yang penting kat sini ialah kita hendaklah solat berjemaah. Kita sebagai suami jadi imam, tuan-tuan, imam, dan kita solat berjemaah bersama-sama dengan anak isteri kita dan sebagainya. Itu sangat penting, tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita jadikanlah ini sebagai satu cara untuk kita mengelakkan daripada keganasan rumah tangga ni, tuan-tuan. Dan kalau boleh kita baca Quran bersama, baca kata orang tu tazkirah dan sebagainya lepas solat, kita buat untuk kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita nak mengelakkan daripada keganasan juga, kita naklah mengelakkan daripada berlakunya tekanan-tekanan dalam keluarga lah. Seterusnya, untuk mengelak keganasan rumah tangga ni, tuan-tuan, masa musim Covid ni, kita hendaklah kata orang tu sentiasa mungkin selain daripada solat berjemaah tadi, baca Quran secara tadabbur, dan kita juga lepas solat tu kita ada tazkirah sikit pada anak kita dan isteri kita. Ambil masa dalam 10-15 minit, mana kita menceritakan, contoh misalnya kita menceritakan tentang apa sebenarnya COVID-19 dan apa sebenarnya ini semua ujian Allah. Ini semua nak beri semangat dan motivasi kepada keluarga kita. Sebagai seorang ketua keluarga, kita boleh memberikan semangat, memberikan motivasi kepada ahli keluarga kita. Kita boleh misalnya buka daripada Quran ataupun kitab-kitab untuk kita ceritakan. Terutama sekali dari segi ujian-ujian yang Allah pernah bagi kepada kaum-kaum yang terdahulu. Dalam Quran ni banyak. Kalau kita baca dalam Quran banyak kisah-kisah daripada kalau surah Hud, surah Yusuf, dan berbagai-bagai surah lagi menceritakan bagaimana ujian-ujian Allah kepada kaum-kaum. Contoh kaum Lut, kaum misalnya kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Yusuf, dan berbagai-bagai kaum lagi yang boleh kita kata kita jadikan contoh. Jadi sekarang ni kalau pada kita ni, apa benda sebenarnya ujian yang Allah nak bagi kat kita? Sedangkan dulu lagi Allah bagi begitu azab yang begitu dahsyat. Allah terbalikkan muka bumi, Allah turunkan hujan kalau Nabi Nuh tu bagaimana ujian-ujian yang Allah bagi. Bukan apa. Saya nak cakap ni bukan apa. Kita kadang-kadang kurang kata orang tu memberi ilmu tentang ilmu Quran ni kepada anak-anak kita. Ini kelemahan kita orang Islam. Kita kurang nak bercerita tentang ayah. Apa salahnya kita bercerita? Ambil Quran, kita cerita. Buka Quran, cerita. Dan satu lagi juga, kita boleh bercerita tentang bagaimana maknanya dalam surah Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf bercakap dan dia meluahkan perasaan dia, emosi dia dengan ayah dia, Nabi Yaqub. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, tuan-tuan. Jadi apa salahnya? Kita cakap dengan anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak ayah, kalau ada apa-apa masalah masa Covid dan ni, ceritalah dengan ayah. Sebelum tu pun ceritalah dengan ayah. Nampak tu? Sebab ambil contoh kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cerita pasal apa tu? Pasal mimpi, tuan-tuan. Dan Nabi Yaqub dengar. Nampak tu? Jadi itu sebenarnya komunikasi di antara anak dengan ayah. Jadi ini semua boleh mengelakkan juga berlaku keganasan rumah tangga. Tuan-tuan. Jadi bila isteri kita dengar tu, dia rasa, oh, suami aku bagus. Walaupun tak pergi kerja di pejabat, tapi duduk rumah, kurang-kurangnya ada katakan banyak hikmah dia bila berlaku COVID-19. Kita tengok banyak hikmah berlaku. Hubungan kasih sayang. Dan lagi tuan-tuan, kita lebih mengenal pasangan kita. Masa COVID-19 ni kita lebih kenal siapa isteri kita dan bagaimana dia, pengorbanan dia,
Masa kata orang tu di rumah anak kita 5, anak kita 6, dia lah masak, dia lah kerja, dan dia seorang yang berkorban apa saja. Jadi ini semua tuan-tuan menjadikan kita kata orang tu tidak ada masa lah untuk melakukan keganasan rumah tangga, sebab kita melihat sendiri dengan mata kepala kita bagaimana pengorbanan seorang isteri, tuan-tuan. Begitu juga dengan isteri kepada suami. Nampak tu, tengok bagaimana pengorbanan suami dan sebagainya. Jadi kita saling menghormati antara satu sama lain. Jadi bila kita kata mengelak keganasan rumah tangga ini, dia tak susah sebenarnya. Sebab keganasan rumah tangga ini juga melibatkan soal apa? Soal menghormati pasangan. Kita hormat pasangan kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam kalau boleh kita mengelaklah daripada menghukum, judgemental dan juga melabel pasangan. Jangan kita label pasangan kita dan guna perkataan-perkataan yang kasar, yang kesat dan sebagainya itu kepada pasangan kita masa COVID ni. Kerana disebabkan oleh kebimbangan, kerisauan dalam kita kata ini, maka kita akan keluar perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Jadi kalau boleh kita hendaklah sentiasa jadikan masa COVID ni kita mengelak daripada melakukan keganasan rumah tangga. Dan yang penting juga kat sini ialah masa kata orang tu COVID ni, kita nak mengelak keganasan rumah tangga ni juga, kita hendaklah sentiasa kata orang tu meluahkan perasaan kita kepada pasangan kita. Yang terbaik sekali ialah kalau isteri ada masalah ke apa, pasal kerja ke apa, cerita dengan suami. Dan suami jadi pendengar yang baik lah. Kita dengar benda bini nak cerita. Jadi kita dengar dulu, kita rasa ini sesuatu yang kita kata yang perlu kita beri pandangan dan sebagainya. Kalau misalnya kita rasa kita konflik tu dah berlaku, saya nak beritahu kalau konflik dalam rumah tangga dah mula berlaku, maka tuan-tuan dan puan mungkin dua-dua dah tak boleh selesaikan lagi dah. Dalam Islam dipanggil hakam, ada orang ketiga. Tapi sekarang ni kita ada kaunselor. Dan saya kaunselor perkahwinan, rumah tangga, banyak saya repair rumah tangga. Jadi kalau ada konflik-konflik itu, maka kita bolehlah datang ke klinik kaunseling. Dalam kaunseling ada 3, saya nak beritahu. Banyak orang kata apa ni? Oh, pergi jumpa kaunselor makna kita bermasalah. Kita suami isteri masalah. Nanti kaunselor akan cerita pula semua orang, malu kita. Tak ada. Kaunseling ada etika kerahsiaan. Saya ni pegang rahsia beratus-ratus ribu orang perempuan. Saya dah buat kerja 40 tahun dah, bukan baru. Kaunseling ni rumah tangga perempuan. Bila datang buat kaunseling, yang pertama sekali lebih kepada educate. Sebenarnya tuan-tuan dan puan yang tahu kat sini, supaya mengelak daripada kekerasan rumah tangga, kalau boleh baru-baru kahwin tu, sebab kita kursus kahwin 2 hari je. Kalau boleh baru-baru kahwin dah datang jumpa kaunselor dah. Bukan apa? Bila kahwin, baru kita kenal pasangan kita. Sebelum kahwin, masa bercinta, semuanya indah. Semuanya indah tuan-puan. Makan nasi pun satu, main suap-suap. Air satu misalnya, ni, straw satu, main share. Tuan-puan nampak? Semua sebut pun sayang-sayang je. Duduk serumah, baru kenal pasangan kita. Masa ni perlu datang jumpa kaunselor. Sebab apa? Barulah kita nak mengenal pasangan kita. Apa kelebihan-kelebihan, apa kekurangan pasangan kita. Mana? Dan banyak cabaran juga bila dapat anak kan. Dapat anak ni penat. Jadi banyak bergaduh dan sebagainya. Siapa nak buat susu, siapa misalnya nak bangun malam tukar lamping, siapa misalnya nak basuh ni anak misalnya buang air kecil, air besar. Jadi ini boleh bergaduh juga. Jadi ini sebab tu kita kena datang buat kaunseling. Yang pertama. Yang kedua, kaunseling lebih kepada apa? Pencegahan. Ini ramai orang datang ni. Bila bergaduh-bergaduh datang jumpa. Tapi kalau boleh elak yang ketiga, iaitu pemulihan. Ni yang berlaku bercerai banyak. Datang-datang dah teruk. Banyakkan pasangan cakap apa? Saya dah tak sayang dia, Tuan Haji. Bila kahwin ni? Baru setahun. Astaghfirullahalazim. Sedih dengar tu. Saya ni cakap tu terang lah. Kalau orang tahu semua orang datang. Sebab apa kita nak mengelak ni? Haji, baru kahwin 6 bulan dah pukul saya, Haji. Keganasan nampak. Haji, mulut dia, saya tak tahan dengan mulut dia, Haji. Dengan mulut dia, Haji. Saya tak tahan. Kadang mulut ni menyebabkan. Keluarga saya bercakap lemah lembut, Haji. Ayah saya tak garang macam dia. Dia ni, ya Allah, Haji, tak boleh lah, Haji. Saya tak boleh hidup dengan lelaki macam ni. Walaupun dia handsome ke apa benda, tapi tak boleh hidup. Nampak tu. Jadi, tuan-puan kalau boleh, mengelak keganasan rumah tangga, saya dah bagi berbagai-bagai tips tadi. Dan tips terakhir tu, jumpalah kaunselor. Kaunselor yang bertauliah, yang betul-betul profesional,
datang untuk memperbaiki dan mengharmonikan rumah tangga kita. Tuan-tuan, jangan sampai kita melakukan keganasan rumah tangga. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton rancangan ini dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.